Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan Brunei Darussalam's Economic Blueprint towards a Dynamic and Sustainable Economy untuk merancang hala tuju ekonomi negara ke arah mencapai matlamat ketiga wawasan Brunei 2035 iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Blueprint ini adalah bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar panduan untuk mensejajarkan dasar-dasar, strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif oleh pihak kerajaan dan sektor swasta ke arah mencapai matlamat ketiga wawasan Brunei 2035. Dengan kejayaan ekonomik blueprint ini akan menjadikan negara Brunei Darussalam beralih dari kebergantungan minyak dan gas kepada ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan dengan menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang bermanfaat dan bernilai tinggi untuk rakyat dan penduduk tempatan dan juga penggunaan teknologi terkini sejajar dengan revolusi industri keempat. Penyediaan ekonomi blueprint ini mengambil kira pandangan dan perspektif daripada pihak-pihak berkepentingan iaitu sektor kerajaan dan sektor swasta melalui sesi-sesi konsultasi yang telah dijalankan. Bagi mencapai objektif tersebut, 4 matlamat utama makroekonomi adalah dihasratkan seperti berikut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya tahan yang tidak terjejas oleh perubahan semasa, kepelbagaian ekonomi iaitu meningkatkan sumbangan sektor bukan minyak dan gas, kestabilan makroekonomi iaitu antara lain inflasi yang sederhana, fiskal yang mampan dan lebihan perdagangan dan kadar pengangguran yang rendah. Dalam apa jua usaha pembangunan negara, falsafah Melayu Islam Beraja akan terus dijadikan sebagai panduan. Dalam memastikan matlamat tersebut tercapai, 6 aspirasi telah pun dikenal pasti dalam Economic Blueprint iaitu perniagaan yang produktif dan bertenaga, rakyat yang berkemahiran, serba boleh dan inovatif, ekonomi terbuka dan berhubung dengan global, persekitaran yang mampan, infrastruktur ekonomi yang berkualiti tinggi dan berdaya saing dan tadbir urus yang baik dan perkhidmatan awam yang cemerlang. Bagi mencapai aspirasi tersebut, pendekatan whole of nation yang sejajar adalah penting dalam penglibatan semua pihak iaitu sektor swasta akan menjadi daya penggerak ekonomi negara, sektor kerajaan akan terus memainkan peranannya sebagai pemudah cara dalam menjayakan pembangunan negara ini, pelabur dari dalam dan juga luar negara berperanan dalam memperkenalkan industri-industri baru dan orang ramai iaitu rakyat dan penduduk di negara ini perlu mengamalkan budaya berkarih berjari berlurih. Brunei Darussalam's Economic Blueprint boleh didapati dengan melayari www.mofi.gov.bn. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Ekonomi ASEAN 2021 yang diadakan secara persidangan video mencadangkan 10 keutamaan ekonomi di bawah tunggak Komuniti Ekonomi ASEAN mengikut tema ASEAN 2021 iaitu We Care, We Prepare, We Prosper. Mesyuarat ini menandakan permulaan mesyuarat ekonomi yang akan dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dan pengerusi kepada ASEAN bagi tahun 2021. Keutamaan ekonomi terbagi kepada 3 teras strategi iaitu pemulihan untuk memastikan pemulihan rantau berikutan impak pandemik COVID-19, fokus dihasratkan kepada penjelasan peraturan-peraturan berkenaan langkah-langkah bukan tarif dan memudah cara pelaburan ke rantau ini. Penyediaan sebagai peta jalan bagi pemulihan sektor pelancongan sebagai garis pandu kepada penyediaan perancangan dan solusi-solusi yang komprehensif dan selaras serta membuka peluang pasaran dengan kerjasama baru bagi ASEAN terutamanya melalui pelancaran perundingan bagi kemungkinan untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada. Digitalisasi ke arah memupuk ASEAN menjadi rantau yang berdaya tahan dengan memanfaatkan teknologi baru, fokus diberikan kepada penyediaan persekitaran e-dagang dan ekosistem digital yang selamat, terjamin dan harmoni dan sustainability ke arah memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lestari di rantau ASEAN. Fokus diberikan kepada penyediaan garis pandu
dan dukungan kepada perusahaan mikro sederhana dan kecil MSME, peralihan tenaga yang lestari dan juga kerjasama di dalam bidang mineral. Tahun ini negara Brunei Darussalam meneruskan proses ASEAN bagi memajukan agenda integrasi ekonomi dan pemulihan di rantau ini. Pada masa yang sama, negara berharap untuk meneruskan momentum dan usaha yang telah dilakukan oleh Vietnam selaku tuan rumah dan pengerusi sebelumnya. Mesyuarat antara lain membincangkan keutamaan tahunan di bawah bidang kuasa SEOM 2021, program kerja SEOM untuk 2021 serta cadangan jadual mesyuarat-mesyuarat ekonomi ASEAN pada tahun ini. Mesyuarat rasmi pertama bagi SEOM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan akan berlangsung secara maya pada 20 hingga 28 Januari ini. Berupa produk kesihatan berkonsepkan makanan tambahan iaitu suplemen merupakan salah satu produk tempatan yang diusahakan oleh syarikat Brewhouse Name Berhad sejak 2018. Syarikat Brewhouse Name Berhad adalah pengeluar tempatan yang menyediakan makanan dan kesihatan berasaskan organik dan semula jadi. Sebanyak 26 jenis produk kesihatan berupa makanan tambahan dibuat untuk membantu meningkatkan kesihatan tubuh badan yang sekaligus membantu mengawal pengambilan makanan yang seimbang dalam kehidupan seharian. Dengan menggunakan kesemua bahan alami, ia telah menghasilkan produk kesihatan yang sememangnya mengandungi khasiat tersendiri apabila diamalkan. Alhamdulillah, setakat ini produk-produk yang kami keluarkan masa ini sudah ada dikeluarkan ataupun dijual di kedai-kedai yang kami authorize lah. Ini tadi yang kami bagi hak untuk menjual, untuk membantu kami syarikat menjual produk-produk ini kepada orang ramai. Kalau dari segi harga produk yang kami jual untuk setakat ini, lingkungan harganya dalam RM30, tapi ia punya jualan harga tu tertakluk kepada produk suplemen yang kami jual. Ia ada berkaitan dengan pelbagai kegunaan, macam contohnya darah tinggi kah, kencing manis. Jadi harga produk itu tertakluk kepada ia punya consumer. Pembuatan suplemen dilakukan oleh Awang Muhammad Farhan Aizuddin bin Awang Haji Junaidi, juruteknik makmal dan penyelia makmal. Menurutnya, syarikat ini mengeluarkan 3 jenis kapsul iaitu kapsul kosong, 1 dan 3 yang mana kesemua bahan didatangkan dari luar negara. Proses membuat suplemen semuanya menggunakan mesin. Prosesnya kapsul zero ada satu round ada dalam 360 kapsul, which is boleh membuat dalam 5 ke 6 botol lah. Kalau kapsul 1/3 sama saja dalam 420 kapsul. Dapat membuat dalam 10 botol lah sekali round atau sekali pengeluaran. Mula-mulanya ambil raw materials dulu, lepas tu capsuling, lepas tu pindah ke bottling, and then sealing, and then labeling. That's it. Simple saja. Hari-hari membuat, ikut schedule lah. Pada mulanya keuntungan yang diterima kurang daripada jangkaan syarikat, namun dengan adanya sokongan orang ramai, ada peningkatan dari segi hasil jualan, lebih-lebih lagi ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Hasil jualan meningkat 30 ke 40% daripada hasil jualan sebelumnya. Ini berkemungkinan salah satu produk syarikat ini memang bagus untuk metabolisme badan. Pelbagai usaha dilakukan oleh syarikat ini untuk memberigakan produk mereka, antaranya mengikuti program Darussalam Enterprise Day dan mengikuti expo ataupun aktiviti perekonomian di negara ini. Okay, dari segi saingan memang produk kami ini produk yang baru 2 tahun dalam market. Memang kebanyakan orang ia selesa dengan produk yang diorang beli dari awal. So jadinya kami adalah meng-highlight
produk kami itu yang pertama sekali ianya buatan Brunei. Okey, so tidak ada ragu ataupun was-was kerana ianya dijamin halal oleh Kementerian Agama Ketan sendiri, dan kami juga mendapat sijil pengiktirafan daripada GMP, daripada BVIA, yang mana produk kami itu memenuhi kriteria-kriteria yang telah di standard, international standard, yang mana ianya boleh dihasilkan. Beberapa perancangan telah disusun oleh syarikat ini, antaranya melihat kepada peluang-peluang ekspor di luar negeri, bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengkaji herba-herba ataupun produk tempatan yang boleh dihasilkan, dan melihat kepada masa hadapan di mana mereka akan mengembangkan lagi syarikat mereka dan dijadikan sebagai satu peluang pekerjaya untuk anak tempatan. Melalui inovasi ke depan yang berterusan, penyelidikan dan pengembangan perintis, Brewhouse berhasrat untuk menjadi syarikat terkemuka dalam pembuatan, pemasaran dan penjualan kawalan kualiti makanan dan kesihatan berasaskan organik dan semula jadi yang berkesan, selamat dan boleh dipercayai di negara ini. Mendapat inspirasi daripada filem antarabangsa seperti The Kingsman, James Bond, Men in Black dan sebagainya, yang rata-ratanya watak utama dalam filem tersebut mengenakan sut yang menjadikan mereka kelihatan segak, bergaya dan tampil eksklusif, mencetuskan minat seorang pereka sut lelaki tempatan untuk menceburi bidang fashion lelaki dengan membuka kedai Gentleman Stage. Gentleman Stage yang diusahakan oleh Awang Hazwan bin Suhaimi, 26 tahun, mula beroperasi Oktober 2020 di ruang Stadium Negara Arsenal Bolkiah Berakas. Semasa menceritakan sejarah awal penubuhan Gentleman Stage, terangnya, sejurus tamat pengajian dari Universiti Brunei Darussalam, beliau mengambil kursus jahitan di pusat pembangunan belia selama setahun bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang jahitan. Belajar menjahit di pusat pembangunan belia di Tanah Jambu, taking a fashion design technology course lah di sana. So dalam tempoh 6 bulan belajar menjahit di sana, seperti macam baju F1, baju cara Melayu, baju kurung pun ada jual lah, belajar di sana. And then lepas 6 bulan di sana, 6 bulan lagi kena attachment di salah satu designer Brunei lah, and attachment di sana, and kena bawa ke KL Fashion Week. Dan di KL Fashion Week di sana tu belajar macam melihat macam mana dunia fashion ni sebenarnya. And then di sana tu lagi macam makin menghangat lah minat atau. And then sudah balik Brunei, then I started to develop my business, my brand. Berkelulusan ijazah dalam Environmental Studies dari UBD tahun 2018 menjelaskan bahawa beliau mencabar dirinya untuk mengusahakan dan menghasilkan sutnya sendiri kerana beliau yakin di negara ini penjahit sut memang tidak ramai, bahkan dimonopoli oleh orang luar. Oleh itu, beliau tekad sehingganya tercetusnya Gentleman Stage. Beliau seterusnya berharap usahanya ini dapat memberi inspirasi kepada penggemar fashion lain untuk mengembangkan lagi industri fashion tempatan. Alhamdulillah, daripada bulan 10 sampai ke bulan sampai bulan 12 ni alhamdulillah dapat je target goals yang di achieve itulah. Sambutan pun ada macam ramai alhamdulillah yang membuat suit. So walaupun apa namanya ni masih kirakan bisnes ni masih baby lah tu tapi alhamdulillah lah masih dapat sambutan yang banyak lah alhamdulillah. Untuk rancangan yang akan datang insyaallah ada pekerja sendiri yang akan saya ajar juga, and then dalam tempoh 5 years satu, then future plan insyaallah kalau pun mau membuka cawangan baru lagi ke, and then within 5 or 10 years so boleh sudah kira banyak sudah belia tempatan yang yang boleh membuat suit seperti saya di sini. So and then insyaallah my biggest dream insyaallah kalau ada kesempatan to be His Majesty Tailor one day. Pemilihan fabrik pakaian dalam melakukan aktiviti bersukan amat penting bagi keselesaan. Pemilihan fabrik tudung juga diambil kira oleh wanita bertudung yang aktif bersukan. Penggunaan fabrik yang sejuk dan menyerap peluh boleh memberikan keselesaan kepada pemakainya
bahkan memberikan keyakinan untuk menjalankan aktiviti sukan di luar rumah atau gym. Wanita bertudung tidak perlu risau, Vina Hijab dan Couture atau VHC Company ada menawarkan tudung instan sukan khusus wanita berhijab yang inginkan keselesaan. Beroperasi sejak 5 tahun, syarikat VHC kini sudah banyak mengeluarkan produk jenamanya dengan fabrik yang berkualiti tinggi. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang kelima baru-baru ini, syarikat VHC melancarkan tudung bawal premium siri Giovanni Monet, V Sport Hijab dan Activewear serta produk kecantikan Dewy Skincare. Menurut pengasasnya, Vina Azmi, terdapat 20 jenis tudung bagi siri tudung terbarunya yang berasaskan flora. V-Sports Hijab mula beroperasi di Brunei semenjak tahun lepas. Tetapi Vina Hijab dan Couture telah beroperasi di Brunei selama 5 tahun. Sebab tu kami mengadakan ulang tahun Vina Hijab and Couture yang kelima di Brunei. Vina Hijab adalah koleksi tudung premium. Ianya terdiri daripada square scarf dan juga shawl. Tapi untuk koleksi 2021 iaitu Giovanni Monet, siri pertama kami hanya mengeluarkan square scarf. Giovanni Monet ini adalah inspirasi daripada Monet's Garden, iaitu di France di Giverny sendiri. Jadi di dalam taman tu ada banyak flora yang terlalu cantik, jadi kami mengadaptasikannya ke dalam tudung. Jadi kalau dapat dilihat, kami ada 20 jenis ataupun desain tudung yang kami tampilkan untuk koleksi 2021. Dan insya-Allah sebelum Ramadan kami akan melancarkan satu produk yang semua orang pasti suka kerana ianya sangat mudah dipakai, iaitu Instant Triangle Hijab. Ia sangat mudah, sarung saja. Ia kelihatan seperti bawal dan tidak perlu memakai anak tudung dan terus selitkan di tepi saja untuk mendapatkan curve di siring. Pemilihan fabriknya yang selesa menjadikan produk Vina Hijab dan Couture terus diminati oleh pelanggan tetapnya dan yang baru. Syarikat ini juga merancang untuk terus mengeluarkan produk-produk baru dalam memenuhi permintaan pelanggan dan berharap perniagaannya ini akan terus berkembang maju. Alhamdulillah, Vina Hijab dan Couture telah berada di Brunei selama 5 tahun. Terima kasih atas sokongan semua, terutamanya kepada pelanggan dan followers kami yang sentiasa mengikuti perkembangan kami, yang sentiasa menunggu update daripada kami untuk koleksi terbaru. Jadi kami juga telah mengeksport ke Malaysia, ke Singapura, ke UAE, ke Germany dan United Kingdom. InsyaAllah kami akan cuba mengeluarkan produk-produk terbaru untuk menepati citarasa para pelanggan dan kami cuba untuk mengeluarkan sesuatu yang on demand, yang mana ianya satu keperluannya, bukan sahaja kehendak. Pada semua para pelanggan dan sama ada yang sedia ada atau yang baru, kami ingin menjemput untuk datang ke butik supaya dapat melihat koleksi kami yang terbaru. Para pelanggan boleh ke butik kami, iaitu di tingkat 1 Arcade, bangunan Lita Soho, Jalan Batu Bersurat, Kampung Pekalan Gadung. Boleh melalui Instagram kami, iaitu VHC Brunei.